Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel, and I would like to take this opportunity to say thank you so much untuk korang yang masih lagi sudi tengok video aku. Thank you so much. Dan untuk video kali ni aku akan menceritakan salah satu kisah yang pernah menggemparkan dunia pada satu ketika dahulu. When he got on a plane in Portland, Oregon last night, he was just another passenger who gave his name as D.A. Cooper. But today, after hijacking a Northwest Airlines jet, ransoming the passengers in Seattle, then making a getaway by parachute somewhere between there and Reno, Nevada, the description on One Wire service, master criminal. Bill Curtis reports. Kejadian ini berlaku pada 24 November 1971 di mana pada hari itu adalah sehari sebelum Thanksgiving. Thanksgiving ni guys, dia kira macam celebration day untuk orang-orang yang berada di USA, Canada. Dia orang akan berkumpul bersama dengan keluarga masing-masing untuk makan bersama. Kira macam kita sambut hari perayaan lah, Chinese New Year. So kira dia macam tu. Ada seorang lelaki yang bernama Dan Cooper guys. Dia pun tak terkecuali untuk menyambut Thanksgiving ni. Dia telah beratur di sebuah lapangan terbang iaitu airport berdekatan dengan Portland, Oregon, USA. Dan pada masa tu guys, dia beratur kerana hendak membeli tiket flight untuk pergi ke Seattle. Kira dia ni nak balik kampung lah. Seperti yang kita tahu dulu tak ada online banking, tak ada book online, tak ada guys. Semua dilakukan secara manual. So Dan Cooper ni guys, dia telah beli satu tiket flight yang bernilai 20 USD untuk pergi ke Seattle. Dan dipendekkan cerita, dia pun check in, boarding dan dia pun naik flight tersebut. Nama syarikat penerbangan yang dia naik ni ialah Northwest Orient. So guys, sampai saja dia dalam flight tu, dia pun duduk. Dan seperti yang kita tahu, situasi dalam flight tu di mana cabin crew, steward, dia orang akan agihkan, dia orang akan distribute makanan dan minuman. Pada masa tu, dia orang jual kad passenger yang ada dalam flight tu guys. Sebaik sahaja sampai turn Dan Cooper ni, ada seorang stewardess ni, dia pun tanya dekat Dan Cooper, "Sir, what would you like to eat?" So Dan Cooper tak jawab apa-apa. Dia just bagi sekeping nota kecil je berwarna putih dekat stewardess tu. So stewardess tu ambil dan letakkan dalam poket. Sebenarnya guys, stewardess ni dah biasa terima nota-nota daripada passenger, terutamanya lelaki. Dan dia anggap Dan Cooper ni cuba untuk mengorat pada masa tu. So dia pun tak ambil pot sangat lah. Kira dia tanya lagi dengan Dan Cooper, "What would you like to eat?" Dan Dan Cooper balas balik kat dia, "Hello miss, why don't you take that note and read it?" Dia suruh stewardess tu untuk ambil nota yang dia bagi tu dan baca guys. So stewardess tu nak tak nak, sebab nak layan dia punya passenger tu kan, dia pun ambil nota tu dan dia baca. Selepas stewardess tu baca nota tu guys, muka dia totally berubah guys. Dan dia kemudiannya duduk di sebelah Dan Cooper. So korang nak tahu apa yang Dan Cooper tulis dalam nota tu kan? Dia tulis kira-kira macam ni, "I have a bomb in my briefcase." Pada masa tu Dan Cooper ada bawa satu bag tau, macam briefcase. So dia cakap yang dia bawa bom dalam briefcase tu. Kalau aku pun dekat tempat stewardess tu, aku akan rasa gelabah gila guys. Bom yang boleh meletup bila-bila masa dekat atas dalam pesawat tu, anytime. Dan Cooper pada masa tu dia tunjukkan bahawa yang dia betul-betul mempunyai bom dalam briefcase dia. Persoalannya sekarang ni aku masih lagi tertanya-tanya, macam mana dia boleh lepas dengan sistem security dekat airport pada masa tu. Dan selepas itu guys, Dan Cooper pun bagi tahu dekat stewardess tu, dia nak 3 perkara ni, ataupun dia akan letupkan bom itu dalam pesawat tersebut.
Firstly, Dan Cooper nak once diorang touchdown dekat airport Seattle, dia nak minyak pesawat yang diorang naiki tu diisi penuh semula. Secondly, dia nak 4 parachutes ataupun 4 payung terjun, dan yang terakhir, dia nak wang yang berjumlah $200,000 USD dalam bentuk cash. Kalau tak dipenuhi, dia cakap dia akan letupkan pesawat tersebut. Dia cakap dekat stewardess, dan stewardess pun bagi tahu dekat pilot dan co-pilot dengan ke semua cabin crew bahawa Dan Cooper ni telah hijack guys. Dia telah hijack pesawat tersebut. Tetapi guys, penumpang-penumpang lain tak tahu yang Dan Cooper ni telah hijack pesawat tersebut. Diorang just macam biasa. So dipendekkan cerita guys, pesawat tu pun touchdown dekat airport di Seattle. Tapi sebelum dia orang touchdown tu, pesawat tu memang berlega-lega dekat atas guys. So flight tu kira macam delay untuk 2 jam. Sebaik saja pesawat tu touchdown guys, 36 orang penumpang keluar dari pesawat tersebut seolah-olah tiada apa yang berlaku. Dalam pesawat tersebut hanya tinggal Dan Cooper, pilot, co-pilot dan juga kru-kru kabin yang lain. Okey, dia orang stay kat dalam tu, dan pada masa yang sama juga Dan Cooper nak semua tingkap yang ada dekat dalam pesawat tu ditutup untuk mengelakkan penembak tepat ataupun sniper guys. So Dan Cooper ni dah kira macam prepare for everything lah katakan. Pendekkan lagi cerita, setelah semuanya selesai, minyak full, dia dah dapat parachute, dia dah dapat cash dalam $200,000 USD tu, dia pun bagi tahu dekat pilot tu untuk take off, untuk meninggalkan airport Seattle dan pergi ke Mexico City guys. So Dan Cooper ni guys, dia suruh pilot tu untuk terbang di bawah 10,000 kaki dengan kelajuan 200 knot, iaitu bersamaan dengan 323 km sejam, lebih kurang macam tu. Dan dia digambarkan seorang yang sangat-sangat tahu tentang selok-belok penerbangan guys. Dan dalam penerbangan tersebut, mereka sebenarnya diiringi oleh jet-jet pejuang yang lain. Kira macam diorang ni di-escort lah. And sampai pada satu point, iaitu berdekatan dengan area Nevada kalau tak silap aku, Dan Cooper menyuruh pilot tu untuk terbang lagi rendah. So pada waktu itulah Dan Cooper terjun dengan duit-duitnya dan terus hilang pada hari tersebut. So selepas kejadian tersebut, polis dan juga FBI terus mencari Dan Cooper guys. Dan nama dia pada waktu tu memang sangat-sangat top. Everybody, okay, setiap orang bercerita pasal Dan Cooper. Dan setiap media melaporkan apa yang Dan Cooper buat pada hari tersebut. Sebenarnya nama asalnya ialah Dan Cooper, tetapi ada satu ketika tu media silap tulis, silap cetak dekat newspaper tertulis DB Cooper. Dan selepas daripada kejadian itu, nama beliau dikenali sebagai DB Cooper. Ada orang cakap DB Cooper ni guys telah mati time dia terjun, ada yang cakap dia survive. So banyak spekulasi sebenarnya yang berlaku pada waktu tu. Dan sebenarnya guys, banyak orang, banyak suspek telah ditangkap sewaktu mereka mencari Dan Cooper ataupun DB Cooper ni. And pada satu masa tu, diorang telah tangkap seorang lelaki yang bernama Richard Floyd McCoy. Dan dia dianggap sebagai Dan Cooper ataupun DB Cooper, tapi sebenarnya dia bukanlah DB Cooper ataupun Dan Cooper. Misteri DB Cooper ataupun Dan Cooper masih lagi belum terjawab sehinggalah pada tahun 1980, di mana seorang budak lelaki telah berjaya menemui satu bungkusan guys yang berisi duit sebanyak 5,800 USD, dan nombor siri yang terdapat pada duit tersebut sama dengan nombor siri duit yang telah diserahkan kepada DB Cooper pada tahun 1971. Ianya dijumpai oleh seorang budak ditanam di dalam berdekatan dengan Columbia River, berdekatan dengan Portland. So budak tu jumpa and then dia serahkan duit tersebut dengan pihak FBI.
So guys, misi pencarian DB Cooper ataupun Dan Cooper ni terus dijalankan sehinggalah pada tahun 2016. Masih lagi tidak berjaya dijumpai. Masih lagi DB Cooper ni ataupun Dan Cooper ni tidak dijumpai guys. So ada yang mengatakan dia telah mati, ada yang mengatakan dia telah lari dan juga telah menjadi seorang yang kaya raya. Macam-macam spekulasi guys. Dan kejadian misteri ini sebenarnya guys telah memberi inspirasi kepada penerbit-penerbit filem untuk membuat filem dan juga pembuat-pembuat lagu untuk membuat lagu tentang misteri kehilangan DB Cooper. Okay guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ini. Hit the like button if you like this video. Share it to your friends and family. Subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku. And I'll see you guys again in the next video. Peace.